Ini dia Nicol Bevan. Jadi sudah pun bersedia 22 orang pemain di atas padang untuk bertempur sentuhan pertama dari India. Masih lagi mengekalkan penguasaan bola untuk India. Rohit ke sebelah kanan. Jadi kita dapat lihat India tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan di awal. Kerana mereka sedar ada 60 minit lagi untuk mereka mengamuk. Ya, kita menjangkakan perlawanan pada malam ini antara pasukan Malaysia dan India akan menjadi satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Semestinya untuk pasukan India, mereka mahu menang untuk perlawanan malam ini, dan juga semestinya untuk pasukan tuan rumah kita, pasukan Malaysia. Dan inilah peluang kita, peluang pasukan Malaysia, pemain-pemain untuk menunjukkan siapa sebenarnya kita pada malam ini, sama ada kita boleh bangkit ataupun tidak. Ya, mereka tidak boleh mengulangi apa yang dilakukan ketika bertemu dengan New Zealand. Mereka perlu memberikan 150% untuk menundukkan pasukan dengan kualiti seperti India ini. Ya, kita harap corak permainan dan tempo akan berubah daripada permainan semalam, game semalam. Banyak perubahan yang perlu dilakukan, kesilapan-kesilapan yang dilakukan semalam perlu dilupakan, dan inilah peluang kita untuk memperbaiki permainan. Baik, jika menang, Malaysia akan memperbaiki kedudukan dalam pusingan ataupun kumpulan B. Kerana ketika ini satu-satunya pasukan yang belum mengumpul sebarang mata adalah pasukan Malaysia. Mereka tewas perlawanan pertama. India satu mata sahaja setelah mereka diikat oleh Pakistan 3-3. Perlawanan ketiga pada hari perlawanan yang kedua ini. Antaran untuk mencari rakan dan tidak kesampaian dilakukan oleh pemain Malaysia. Bermain dari sebelah kiri ke kanan dengan baju merah dan berseluar putih adalah pasukan Young Tigers India dengan seragam serba biru mereka. Satu kawalan yang kemas dilakukan oleh Cik Nur Akhirullah, tetapi kemudiannya melakukan satu kesilapan. Namun penguasaan bola kembali untuk Malaysia. Larian dilakukan dengan baik. Adam Ashraf antaran ke dalam di tolakan tadi yang dilakukan oleh Haris Iskandar. Kalau kita lihat ada beberapa peluang untuk pemain-pemain pasukan Malaysia memasuki kawasan D, pasukan di India. Dan kali kedua kita dapat masuk dalam kawasan D. Tetapi kadang-kadang saya sedikit kadang hairan apabila saya melihat kejohanan di hoki padang, kan, sebab saya banyak involved dalam indoor. Apabila pemain-pemain datang bermain untuk indoor, mereka akan apabila dalam permulaan mereka akan mengangkat bola seperti mereka bermain di hoki padang. Tetapi kalau kita lihat banyak kali dalam permainan dalam hoki padang, mereka tidak mahu mengangkat bola apabila pemain lawan telah meletakkan kayu. Mereka bermain secara bagaikan indoor pula. Itulah. Jadi itu perlu diatasi segera oleh Amin Rahim jika mereka ingin maju lebih jauh dalam kejohanan ini. Namun bagaimanapun, sudah pastinya jutaan rakyat Malaysia, terutama yang sedang menyaksikan, pasti akan mendoakan agar Malaysia dapat mencapai kemenangan dalam perlawanan ini. Betul. Bagi hantaran dapat dipintas. Aren yang baik berjaya melepaskan diri dari dua pemain India. Hantaran ke sebelah kanan terus untuk Alfarico. Tampanan yang dipersalahkan dilakukan oleh Vishnu Kensing untuk India. Wan Muhammad Najmi. Dari pukulan bebas itu perlu dilakukan sekali lagi. Ini dari Alfarico, ada stick check tadi. Dari Malaysia masih lagi dengan penguasaan bola. Hantaran ke dalam D dapat dipintas dengan berkesan oleh Rajinder Singh. Rajinder tolakan pendek untuk ketua pasukannya Uttam. Ini satu yang lain dari India. Kebiasaan lilitan kapten di lengan. Tapi kita dapat lihat di kapten itu di stokin yang digunakan di bahagian kaki. Ya, bahagian kaki. Dan kalau nak ikutkan setiap ketua pasukan, saya rasa mereka perlu menghormati band kapten itu, perlu diletakkan di tangan dan diletakkan di kaki. Ada nilai lilitan itu. Betul.
Kawalan baik dapat lakukan Amir Ali. Satu skop masuk dalam kawasan D. Masih lagi dalam kawasan permainan. Dikawal dengan begitu baik tolakan yang dilakukan oleh Wan Muhammad Najmi. Memberikan long corner. Ia bukanlah sesuatu yang disengajakan. Kerana jika dengan sengaja menolak bola melepasi baseline, PC akan diberikan. Dan ini adalah Fahad Alihan, umpire dari Pakistan. Jadi Siar Kumar. Baik tolakan dari Najmi. Antaran terus dikawal oleh Syami Irfan. Masih lagi Syami. Ataupun di bajunya tertera adalah Irfan. Jadi buat ketiga ini menghampiri 6 minit permainan di suku yang pertama. Kelihatan ball possession lebih banyak memihak kepada pasukan negara. Namun hantaran yang agak cuai terus saja ke arah India. Dilarikan oleh Puvana. Mujur juga pemain India terjatuh. Ketika hantaran ke dalam D yang dilakukan forward pass. Tetapi belum sempat melakukan kawalan, beliau sudah pun tergelincir. Ini dia Muhammad Rafaizul. 3 kali ditewaskan oleh pemain New Zealand semalam. Itu tackling kasar yang dilakukan oleh pemain pasukan India tadi. Semalam seawal minit yang kelima pintu gol negara dibolosi. Jadi hari ini ada satu penambahbaikan nampak. Sudah 8 minit mereka masih lagi bertahan. Dan kesilapan yang dilakukan oleh pemain India memberikan kesempatan untuk Malaysia menghampiri kawasan 25. Ada nampak sedikit perubahan daripada segi serangan pasukan Malaysia. Pemain-pemain mula faham. Pemain forward berada di atas, berada di dalam kawasan 23 apabila kita melakukan serangan. Ini dia ruang untuk Malaysia mengasak terus masuk dalam kawasan D. Namun hanya free hit diberikan untuk pasukan India. Ini dia gerakan lakukan dalam kawasan D ketika Faris Harizan cuba untuk membantu. Whistle sudah pun ditiupkan oleh umpire. Jadi belum ada lagi sebarang peluang ataupun percubaan yang dapat dilakukan oleh Malaysia ataupun India yang menuju tepat ke arah gol. Ya, walaupun kita meletakkan India untuk tidak dapat melakukan serangan di dalam kawasan D ataupun tidak dapat melakukan jaringan, dan kita juga sepatutnya perlu lebih melakukan serangan untuk menjaringkan gol. Ya, Malaysia perlu lebih agresif untuk melakukan ofensif. Tolkan ke belakang dari Azmel Muizzidun Misrun. Ini adik kepada Azlan Misrun. Adik Azlan Misrun. Kita ada anak kepada pemain kebangsaan Suhaimi Ibrahim pun ada. Dan juga ada beberapa bekas pemain hoki. Baik, peluang untuk Malaysia. Belum sempat untuk melakukan reverse. Bola terus dicuri oleh pertahanan India. Ini kita lihat hantaran terus ditahan di sana oleh Syamir. Ya, area yang baik kita dapat lihat di sini. Beliau sepatutnya tidak perlu mengangkat kayu terlalu tinggi kerana ada 3 orang pemain pertahanan berada di situ. Sepatutnya beliau hanya melakukan sedikit tolakan reverse ke arah pintu gol. Jadi tadi adalah merupakan circle penetration yang kelima dilakukan oleh pemain-pemain negara. Manakala India dalam tempoh hampir 10 minit ni hanya sekali saja berjaya melakukan penetration ke dalam D. Dan mereka mencari ruang untuk melakukan penetration yang kedua. Kita akan balik untuk Amandip. Ke sebelah kiri dari Amandip. Dikawal oleh Amir Ali. Kesilapan dilakukan oleh Sukhvinder. Namun nasib baik juga bola yang melantun itu tidak
terkena ke arah tubuhnya. Ada kena kaki. Kali kedua. Secara berturut-turut. Sukhvinder mungkin bagi peminat Malaysia inginkan Sukhvinder lebih kerap melakukan tindakan sebegitu. Ya, nampaknya kita ada salah seorang pemain India yang beberapa kali melakukan kesilapan sebegini dan kita perlu melakukan serangan ke arah beliau. Perlu mengambil kesempatan ni yang ada. Dan semalam juga selepas kekalahan kepada New Zealand, agak lama juga team talk yang dilakukan di antara pegawai pasukan dan para pemain di tepi padang semalam. Baik telah dilakukan. Mereka meminta free hit tapi tidak diberikan oleh umpire kerana bola berada dalam penguasaan pasukan Malaysia. Tolakan balik ke pertahanan tengah dilakukan oleh Azmel. Scoop yang mungkin tidak menjadi tadi. Hantaran ditujukan kepada Irfan. Jadi bagi pasukan Young Tigers, Amin Rahim juga belum lagi memuktamadkan senarai 18 pemain yang bakal beraksi di kejohanan Piala Dunia Remaja awal Disember nanti. Ada 2 pemain yang tidak bersama ketika jelajah Eropah berada di Johor Bahru. Di antaranya adalah Eswaran George, pemain muda yang beraksi begitu cemerlang di kejohanan Piala Tun Abdul Razak. Dan kecemerlangan itulah yang memikat Amin Rahim untuk membawa beliau ke Johor Bahru. Namun dalam siri jelajah Eropah pada sekitar Ogos, mereka tewas agak besar 2-8 kepada India. Kepada pasukan Jerman ketika itu. Baik, India masuk dalam kawasan di ruang gol, diselamatkan oleh Rafaizul. 2 kali Rafaizul menjadi wira untuk The Young Tigers. Ya, permainan pertahanan yang baik sekali ditunjukkan oleh penjaga gol pasukan Malaysia, melakukan tampanan pertahanan 2 kali berturut-turut untuk menidakkan pemain-pemain pasukan India untuk menjaringkan gol. Satu keputusan yang begitu baik. Yang pertama ni lagi baik, mendada beliau menyelamatkan pintu gol. 2 kali mendada. Baik, terima kasih untuk Rafaizul kerana menyelamatkan pintu gol negara. Dan lari yang dilakukan sekarang oleh Danish Spacey untuk Malaysia. Bagus. Di sini kita dapat saksikan larian yang dapat dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Malaysia memasuki kawasan D, tetapi tolakan dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan India terhadap pemain pasukan Malaysia di dalam kawasan D. Dan PC diberikan kepada pasukan Malaysia. Kesalahan yang dilakukan betul-betul di hadapan umpire. Betul. Jadi Mohit menjadi penjaga gol pertama yang akan berhadapan dengan pukulan sudut penalti dalam perlawanan ini. Peluang. Haris Iskandar akan memainkan peranan selaku injektor. Apakah Faris Harizan akan bertindak selaku pemusnah untuk Malaysia? Diselamatkan oleh Mohit. Kaki kirinya yang menyelamatkan pintu gol pasukan India. Satu tolakan yang baik, trapping yang baik dan tolakan terus ke arah penjaga gol pasukan India dengan mudah. Penjaga gol melakukan tampanan. Okey, rendah. Satu lagi PC secara berturut-turut untuk pasukan negara. Satu lagi tampanan yang baik. Yang kedua, jaringan untuk Malaysia mendalui 1-0. Buat kali yang kedua, drag flick yang dilakukan oleh Syami Irfan menerjah ke dalam gawang, menewaskan Mohit. Sekali lagi peluang digunakan dengan sebaiknya oleh pemain Malaysia untuk menjadikan gol yang pertama untuk pasukan Malaysia. Ini yang ingin kita lihat. Ya. Peluang yang ada digunakan dengan sebaiknya. Jadi Syami Irfan meledakkan jaringan pertama untuk Malaysia mendahului India. Pengesahan jaringan minit ke-13. Ya, kerana setiap peluang yang datang itu bukan kerap untuk datang. Betul. Apabila ia datang, perlulah diambil dengan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain negara. Betul. Peluang yang kita dapat bukan mudah untuk kita terima.
Dan setakat ini pasukan Malaysia bermain dengan agak baik. Sudah pastinya mereka telah pun menuruti segala arahan dan juga plan permainan yang dilakar oleh Amin Rahim dan barisan kejurulatihan. Kita lihat pemain-pemain pasukan Malaysia setakat ini disiplin begitu baik sekali. Apabila mereka melakukan pertahanan, kita dapat lihat semua pemain berada di belakang bola, termasuk dengan pemain-pemain forwards ataupun striker untuk mengawal pemain pertahanan pasukan India. Apa yang sedikit membimbangkan adalah pasukan Malaysia ini seringkali merasa selesa setelah mendapat jaringan pendahuluan. Itu yang perlu ditukar. Ya, dia tidak akan berlaku dalam perlawanan ini. Itu yang kita harapkan. Betul. Dan nampak India bagaikan baru dikejutkan dari tidur yang lena. Harap India terus tidur. Akan terus lena. Baik, mereka menghampiri kawasan kawasan D, mencari kaki kiri Syamir. Namun tidak ada sebarang PC. Hanya pukulan bebas diberikan oleh umpire. Rajinder Singh akan melakukan autoplay sendiri. Tolakan ke belakang, mencari kaki sekali lagi. Dan beliau berjaya mendapatkan free hit setelah tolakannya terkena kaki kanan Syafiq Iqmal. Rajinder. Larikan terus oleh Rajinder. Masuk dalam kawasan D. Muncul juga ada sedikit tolakan dari pertahanan pasukan negara. Peluang untuk mereka terus menjauhkan bola dari kawasan 25. Namun kini India kembali lagi. Satu skop dari Lakra Amandip. Terus masuk dalam kawasan D. Namun horn sudah pun dibunyikan oleh Martin Courtney, gawai teknikal dari Australia. Jadi 15 minit pertama walaupun bermula sedikit perlahan dari India dan Malaysia Masing untuk bermain hoki. Dulu mungkin orang kata alah hoki ni permainan kelas kedua, tapi sekarang tidak lagi. Mereka mempunyai kelas tersendiri. Daripada dulu kita ada kelas tersendiri. Dari 1-0 Malaysia memulakan suku yang kedua untuk mengekalkan kedudukan ini ataupun terus menambah jaringan. Tetapi sebaik saja permainan bersambung, mereka berhadapan dengan gerakan dari India. Kalau kita lihat pada kuarter yang pertama, beberapa kali pemain-pemain pasukan India melakukan hantaran tinggi di dalam di pasukan Malaysia. Dan ini perlu diperhatikan oleh pemain-pemain pertahanan untuk melihat sama ada di manakah kedudukan penyerang pasukan India. Mereka cuba untuk memerangkap pemain pertahanan untuk melakukan kesalahan 5 meter itu. Tetapi setakat ini pemain negara masih mengekalkan permainan mereka, memahami akan peraturan 5 meter itu. Larian yang baik dapat dihalang dari Anggat Singbir. Dapat keluar, memberikan long corner saja untuk India. Jadi 2 minit sebaik saja suku kedua ini bermula. Penguasaan penuh dari pasukan India. Mereka kerap berada dalam kawasan 25 dan kini satu lagi penetration dapat dilakukan. PC untuk India. PC untuk pemain pasukan India. Dan kita dapat lihat di sini dengan mudah pemain pasukan India memasuki kawasan D pasukan Malaysia. Dan kita lihat kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan meletakkan kayu flat footed di atas kawasan D, dan ini kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia, menyebabkan pemain India dengan mudah mengangkat bola dan bola terkena kaki. PC untuk pasukan India. Ya, Azmel tadi datang dalam usaha untuk membantu pertahanan, tetapi beliau dipersalahkan. Jadi ini adalah penalty corner yang pertama untuk pasukan India. Minit ke-17. Satu tampanan yang agak cuai dan mereka datang kembali. Masih ada lagi peluang untuk pasukan India. Mereka masih berada dalam kawasan D. 2, 4, 6, 7 baju biru. PC yang kedua. Dari umpire dari Pakistan, Fahad Ali Khan.
kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia, bola terkena kaki. Jadi tolakan akan dilakukan oleh Vishnukan Singh. Ini adalah yang kedua untuk pasukan India. 2 kali PC, 2 kali kegagalan untuk melakukan trapping dari trapper pasukan India. 2 kali bola naik apabila bola telah sampai ke trapper. Oh. Kadang-kadang trapper bila buat kesilapan begitu, dia akan tengok ke arah padang. Ya, jangan tengok padang. Salahkan diri sendiri. Baik, dan kini bola kembali berada dalam kawasan pasukan India. Dengan barisan defensive line negara juga agak sedikit rendah sekarang ini. Lihat saja bagaimana lakaran yang dilakukan tadi oleh Amin kepada anak buahnya. Circle penetration masih lagi kelebihan untuk Malaysia. 6 kali mereka melakukan circle penetration. 1 jaringan dapat dihasilkan berbanding 4 dari India. Setiap pasukan kedua-duanya mempunyai 1 peluang atau percubaan ke arah gol. Baris ke sebelah kanan untuk Azmel. Perlu lebih pantas untuk mara ke hadapan. Azmel, tolakan dari beliau hanya singgah ke arah kayu Amir Ali. Pintasan yang tidak sempurna dilakukan. Dan India mara dalam kawasan D. Rafaizul perlu berhati-hati. Namun advantage untuk India dalam kawasan 25. Terkena kaki. Tolakan dilakukan oleh Amir Ali. Terus kini dilarikan oleh Amandip. Balik untuk Amir. Rohit. Tidak ada ruang antara rendah, terus melakukan scoop dari tengah ke sebelah kanan. Kawalan yang baik dilakukan oleh Rawat Yogember. Kesilapan terus dari pemain negara memberikan bola kembali untuk penguasaan India. Kali ini India pula mengulangi kesilapan dilakukan oleh pemain negara. Larian dilakukan dari sebelah kiri kawasan Malaysia. Tolakan yang agak lemah dilakukan tadi oleh Adam Ashraf. Namun beliau bernasib baik, whistle yang dibunyikan memihak kepada pasukan negara. Kesilapan pemain India mengangkat kayu tinggi tadi terkena ke arah tubuh Alfarico. Jauh antara dari Alfarico. Sentuhan terakhir terkena kayu ketika Alfarico mencari Eswaran George. Wan Muhammad Najmi. Para penyokong pasukan negara yang berada di Stadium Hoki Taman Daya sejak dari minit pertama tidak henti-henti memberikan sorakan untuk menaikkan semangat para pemain Malaysia agar dapat melakukan sesuatu yang menakjubkan dalam perlawanan ini. India yang hadir dengan reputasi selaku juara bertahan, pasukan yang menjadi pilihan untuk ditewaskan oleh kesemua pasukan yang bertanding. Tapi kalau kita lihat pasukan India pada edisi kali ini tidak berapa begitu kuat. Tidak begitu ada. Ya, berbanding dengan edisi yang sebelum ini. Kita nampak semalam dalam perlawanan bertemu dengan Pakistan, kesilapan-kesilapan individu kerap dilakukan, begitu juga di awal perlawanan ini. Betul. Kalau kita lihat pun setakat ini pemain-pemain pasukan India boleh dikatakan banyak kali melakukan kesilapan-kesilapan ini dan serangan mereka dapat melakukan serangan tetapi tidak ada serangan-serangan yang boleh dikatakan terlalu membahaya untuk pasukan kita. Inilah peluang untuk kita mengambil peluang untuk melakukan serangan ataupun larian hantaran yang berbahaya ke dalam kawasan India. Ya, serangan dari India seperti kata Rod tadi tidaklah begitu menghadirkan kebimbangan sangat. Jadi PC dari situasi bola yang berlaku di hujung padang dan nampaknya ada bantahan, mungkin akan meminta video referral, tetapi lihat saja bagaimana umpire menggeleng-gelengkan kepalanya seolah tidak bersetuju untuk referral. Apa yang berlaku sebenarnya? Tolakan terus. Oh, bola tu keluar menuju baseline mungkin. Mungkin apa yang diperkatakan oleh umpire, pemain sengaja untuk melakukan tampanan bola keluar ke belakang. Baik, kali ini untuk India dan tinggi, tetapi mendapatkan PC yang kedua kerana dakwa dari pemain India.
first runner melakukan sentuhan. Di sini kita lihat larian yang dilakukan tadi oleh Danish Aiman. Jadi setelah 3 PC, pasukan Malaysia terselamat akibat dari kelalaian pemain India. Buat kali yang ketiga, Trapper melakukan kesilapan demi kesilapan. Mungkin selepas ini si Arkumar akan menukar Trapper. Mungkin. Tolakan ke sebelah kanan lakukan Amir Ali. Ada ruang untuk melakukan larian tetapi memilih untuk melakukan hantaran balik ke belakang. Ke sebelah kiri, Rajinder untuk India. Rohit, pemain yang agak berbahaya pada edisi yang lalu tetapi agak sepi dalam perlawanan ini. Apakah dapat dikekalkan dalam kawasan permainan? Tidak berjaya dilakukan oleh Lakra ataupun Lakra Amandip. Ini merupakan penampilan yang kedua buat Lakra Amandip di kejuanan Piala Sultan Johor. Oh, ini dia satu skop jauh terus menghantar bola namun hanya setakat di garis yang tengah. Baik, satu skill 3D yang dilakukan oleh pemain India tadi. Bola masuk dalam kawasan D. Namun mujur juga lebih ramai baju merah di sana untuk mengeluarkan bola dari kawasan D. Khairul Norizam yang bertindak selaku penyelamat ketika ini. Di sini kita lihat hantaran terus. Beliau dapat mencuri sebenarnya tindakan baik dari Wan Muhammad Najmi. Agak berbahaya apa yang dilakukan oleh pemain pasukan India. Beliau dapat melakukan larian tetapi tidak dapat dikawal oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia. Baik, Uttam Singh larian dapat masuk dalam kawasan D tetapi tolakannya terus saja ke arah pemain negara. Masih lagi India meneruskan asakan. Ada barisan pemain negara tidak boleh berterusan untuk membenarkan India berada dalam kawasan 25. Tiada sentuhan langsung dari pemain India. Buat ketika ini Rafaizul berjaya menghalang peluang dari India untuk melakukan jaringan. Ini dia kesilapan yang dilakukan tadi oleh Khairul Norizam. Jadi long corner saja untuk India. Jadi selepas jaringan yang pertama dari Syami Irfan, kelihatan penguasaan permainan ini menjadi milik pasukan India. Rohit mencari-cari rakan. Circle penetration kini bertambah untuk India menjadikan 7 berbanding 6. Jadi untuk tempoh lebih kurang 7-8 minit, bola lebih banyak berada dalam kawasan pasukan Malaysia. Betul. Ini yang kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan India. Dipersalahkan pula pemain muda negara. Terlalu rapat. Ada dakwaan dari Uttam Singh meminta video referral dan PC diberikan. Ya, jelas kita nampak. Beliau datang, beliau nampak kedudukan Uttam Singh. Betul. Tetapi Faris Rizal tetap meneruskan lariannya menghampiri Uttam. Betul. Keputusan yang betul dilakukan oleh pengadil perlawanan kerana di situ telah ada pemain pasukan India berada di situ dan saya rasa kita masih ada lagi pemain pertahanan. Ya. Biar pemain pertahanan dan pemain pasukan India tahan bola dahulu dan baru datang. Kerana apabila sentuhan dah dilakukan, tidak menjadi kesalahan untuk datang rapat. Jadi Vishnu Khan. Ataupun kita rasa India punya PC tidak berbahaya. Ya, walaupun tidak membahaya tetapi tidak boleh terlalu kerap diberikan PC.
Jadi Rafaizul bertindak lagi untuk menjadi batu penghalang buat India. Jadi Rod, jika ingin memperkatakan PC India tidak berbahaya, ini berbahaya. Betul. Kalau kita lihat satu tolakan yang baik ke arah penjaga gol pasukan Malaysia, tampanan yang baik dilakukan oleh penjaga gol, dan kita tidak boleh melakukan kesilapan-kesilapan yang mudah seperti itu untuk memberikan PC yang mudah kepada pasukan India. Ya. Kerana kekerapan melakukan kesalahan, kekerapan memberikan PC, pasti dalam salah satu situasi akan dihukum. Betul. Semua boleh dikatakan PC yang diambil oleh pemain-pemain pasukan India, semua ke arah pintu gol pasukan Malaysia. Ya. Jadi Mohit walaupun tidak banyak diuji, tetapi beliau ditewaskan sekali oleh Irfan menerusi PC. Ini dia hantaran terus ke dalam kawasan D, tapi bola naik agak tinggi. Balik untuk Rohit. Hantaran jauh. Dan terus saja mencari Anggat. Diapit oleh dua pemain negara dan dua pemain Malaysia dipersalahkan. Halangan lakukan ke atas Anggat Singbir. Sebelas pertemuan dalam kejohanan Piala Sultan Johor. 7 kali dimenangi oleh pasukan India, 2 kali untuk Malaysia dan 2 kali mereka seri. Kad dilayangkan oleh umpire. Persoalannya kepada siapa? Kad yang berwarna hijau. Antaran terus sentuhan terakhir dari kayu pemain negara. Nampaknya kepada pemain Malaysia. Kad hijau yang dilayangkan. Long corner. Dan terus ada sedikit sentuhan dari kayu pertahanan untuk memberikan long corner. Malaysia kekurangan seorang pemain. Yep. Ini peluang untuk pasukan India. Untuk 5 minit India mempunyai kelebihan. Hantaran terus. Dan jaringan dapat dilakukan oleh India. Mereka kecewa menerusi PC tetapi bertindak melalui jaringan gol padang. Ya. Itulah yang akan berlaku jika membiarkan India datang terlalu hampir dengan pintu gol. Sentuhan yang dilakukan oleh lelaki Adya Arjun. Dan pemain berjersey nombor 30. Jadi kedudukan sudah pun berubah ketika saingan berbaki 2 minit lagi untuk ditamatkan di suku yang kedua. Belau lagi menjadikan kedudukan 1-1. Kealpaan barisan pertahanan dengan membenarkan India datang terlalu hampir di hadapan pintu gol. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan ataupun diberikan oleh pemain-pemain pasukan Malaysia, membenarkan pemain-pemain pasukan India melakukan larian ke dalam kawasan D. Jadi mereka mendapatkan free hit. Dan ini dia pemain negara Syami Irfan Suhaimi penjaring gol pertama. Pemain pasukan pertahanan Malaysia perlu mengurangkan pemain-pemain pasukan India melakukan larian-larian ke dalam kawasan D pasukan Malaysia. Jaringan pertama pasukan negara hadir minit yang ke-13. Kemudiannya minit 27 India menyamakan kedudukan. Jaringan Malaysia menerusi pukulan sudut penalti, jaringan India adalah gol padang. Jadi ketika Malaysia bermain dengan 10 orang, ketika itulah India mengambil kesempatan untuk melakukan jaringan penyamaan. Dan mereka belum lagi berpuas hati melakukan satu lagi serangan. Dapat dalam kawalan Rohit. Dicabar oleh Andy Walfian Jeffrines. Balik ke belakang untuk Amir Ali. Rohit sebelah kanan. Berleluasa main India di sebelah kanan, langsung tidak dikawal. Tolakan dari Amandip.
auto play. Ini dia circle penetration semakin bertambah untuk India menjadi 10 kali. Malaysia masih lagi dengan 7 circle penetration. Hantaran dekat yang dilakukan oleh Amir terus saja kepada Lakra. Dan turnover dari pasukan Malaysia. 2 lawan 1. Peluang untuk menambah jaringan. Oh, reverse hit yang dilakukan. Tetapi sebenarnya peluang yang lebih terbuka dimiliki oleh Irfan. Lari yang baik, hantaran yang baik, tetapi peluang tidak digunakan dengan sebaiknya. Jika direnung kembali Irfan, pasti akan menyesali tindakannya. Beliau tahu beliau sepatutnya melakukan yang lebih baik dari situasi tadi. Ya, peluang yang terbaik hadir untuk pemain-pemain pasukan Malaysia. Ya, seperti yang Rawak katakan tadi, peluang yang hadir tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Betul. Kerana ianya bakal memakan diri nanti. Jadi kedudukan ketika berehat di separuh masa pertama, Malaysia 1, India. Dengan ke arah kawasan pasukan India. Baik, Malaysia pula yang memulakan perlawanan di suku yang ketiga setelah permainan disambung kembali dengan kedudukan 1-1. Bagi anda yang baru bersama kami, Malaysia yang terlebih dahulu mendahului membuka jaringan dalam perlawanan ini 13 minit selepas whistle permulaan. Mereka melalui jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Syami Irfan Suhaimi. Tetapi kemudiannya pada minit ke-27, India bertindak untuk menyamakan kedudukan. Jaringan dari Lalage Adya Arjun menerusi gol padang. Ya, lari yang baik tetapi Syami terlalu lama memegang bola. Ini yang kita tidak mahu. Tabiat-tabiat yang buruk. Apabila kita sudah rasa selesa dan terlalu lama memegang bola, ini perlu dibuang daripada permainan pada malam ini. Ya, kerana bila lama memberikan ruang kepada lawan pemain-pemain India untuk terus membaca pergerakan yang seterusnya. Betul. Kita perlu mengekalkan corak permainan kita, apa yang kita tunjukkan pada kuarter yang pertama, dan kuarter yang ketiga ini perlu diperbaiki ataupun perlu kekal konsisten corak permainan kita. Dari Syami ditolak. Dan Malaysia hampir ke arah gol, tetapi mungkin ada bantahan. Kerap kali juga keputusan yang dilakukan oleh Fahad Alihan kelihatan tidak dipersetujui oleh barisan pemain-pemain Malaysia. Di suku yang ketiga mereka bertukar tempat sekarang ini. Betul. Ini yang diperkatakan oleh pemain-pemain pasukan Malaysia, bola terkena kaki, dan apa yang diperkatakan oleh umpire perlawanan, mungkin bola naik tinggi terkena badan ataupun lutut pemain pertahanan pasukan India. Jadi keputusan dari Fahad Alihan turut dipersetujui oleh video umpire iaitu Balwinder Singh. Jadi video umpire juga dari India. Baik, serangan dari Malaysia, Alfarico. Kelebihan diberikan dan kad hijau yang kedua perlawanan ini untuk ketua pasukan Faris Harizan. Dan pemain India juga turut dilayangkan kad hijau. 10 lawan 10 untuk kedua-dua pasukan. Ini insiden yang membuatkan umpire melayangkan hijau kepada pemain India. Terus saja masuk dalam kawasan deep. Penetration yang dilakukan, apakah akan menghadirkan ancaman ke arah pintu gol? 3 pemain masih lagi menanti di dalam kawasan D. Dan hantaran yang dinanti-nantikan tidak sampai. Amandip merupakan pemain pertama dari India yang dilayangkan kad hijau. Masai belakang, Masai!
pertahanan yang baik kita dapat lihat ditunjukkan oleh pemain pasukan Malaysia untuk melakukan tekanan ke atas pemain penyerang pasukan India sebentar tadi. Jadi ketika Malaysia bermain dengan 10 pemain, apabila Syami Irfan dikenakan kad hijau, India melakukan jaringan. Dan sebaik saja perlawanan bersama suku yang ketiga. Satu lagi kad hijau untuk ketua pasukan dan PC untuk pasukan Malaysia. Kekasaran yang dilakukan ketika pemain negara bersedia untuk melangkah masuk ke dalam kawasan D di sini. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan India, beliau datang daripada belakang untuk melakukan tackling dan ini tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Sebabkan itu pasukan Malaysia diberikan PC. Tadi Adam Ashraf yang dikasari. Dan peluang untuk Malaysia kembali mendalui hadir pada minit yang ke-34. Jadi Mohit akan berhadapan dengan satu lagi pukulan sudut penalti. Apakah Faris Arizan ataupun sekali lagi Syami Irfan? Syami sudah pun menanti di situ. Najmi akan bertindak selaku injektor. Wan Muhammad Najmi, pemain berusia 18 tahun. Kita harapkan Trapper akan bertindak dengan cemerlang untuk melakukan tampanan dan meletakkan bola pada posisi yang sesuai untuk melakukan pukulan. Tapi sedikit tersasar yang dilakukan oleh Syami Irfan. Ya, kalau kita lihat di sini Syami sekali lagi mengambil direct flick ke arah pintu gol pasukan India. Tetapi daripada perlawanan semalam sehinggalah hari ini, kita hanya dapat melihat Syami seorang saja melakukan flick. Di manakah flicker-flicker yang lain di dalam pasukan? Itu yang sebenarnya menjadi persoalan kerana mereka perlu mempunyai variasi supaya dapat mengelirukan lawan. Jadi PC yang seterusnya adalah untuk pasukan India. Satu larian yang baik 3D dan kita dapat lihat satu tampanan yang dilakukan oleh penjaga gol. Kesilapan, bola terkena kaki pemain pertahanan pasukan Malaysia di dalam kawasan D. PC untuk pasukan Malaysia. Untuk pasukan India. Jadi kesilapan dari Faizul memberikan ruang pada India pula. Bhuvana Chandura Bobby. Apakah pemain sama yang akan bertindak selaku trapper? Nombor 3 atau nombor 16 di situ. Dibiarkan satu dummy yang dilakukan namun tidak menjadi. Idea yang baik, tapi kita nampak ya pergerakan yang tidak begitu lancar dari pemain India. Betul. Untuk melaksanakan set piece ini. Peluang untuk Malaysia ditampan oleh Mohit, hanya mendapatkan long corner. Jadi Mohit bertindak cemerlang kali ini. Hantaran balik untuk Faris ataupun sebenarnya dari Suhaimi Kamarudin. Ini dia percubaan dari Faris Arizan tepat ke arah Mohit ketika Alfariko sudah pun bersedia untuk menerima hantaran. Satu lagi kad hijau berkemungkinan untuk Mukni. Ya. Kesilapan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia. Kerana mereka tahu tackling yang datang daripada belakang menyebabkan mereka boleh mendapatkan kad. Jadi sudah ada 3 layangan kad hijau untuk pemain Malaysia. Untuk Syami Irfan, Faris Arizan dan Mukni. Perlu lebih cepat untuk mengeluarkan bola dari kawasan sendiri. Tapi free hit pula diberikan oleh umpire untuk India. Terus balik ke belakang untuk rawat United Mukni Kamal. Dari 10 lawan 11 kini. Perlu mencuri sedikit masa. Ini dia larian dilakukan oleh India masuk dalam kawasan D. Dari advantage pula diberikan untuk Khairul Norizam.
Ada saja gelagat dari CR Kumar. Pada mulanya pemain India tidak dapat melakukan tabanan, tapi bola yang terlepas itu juga gagal dikawal oleh pemain muda negara. Alfariko datang untuk membantu dan beliau pula dipersalahkan untuk free hit bagi India. Ketika permainan berbaki 8 minit untuk ditamatkan di suku yang ketiga. Satu ball control yang cukup baik, bola naik tinggi dan PC. Ini yang ke-6 atau ke-7 untuk pasukan India. Ya, kalau kita lihat di sini kesilapan yang mudah dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia. Sekali lagi flat footed di dalam kawasan 23 memang mudah untuk pemain-pemain penyerang melepasi pemain pertahanan. Dan sekali lagi kita dapat lihat kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan di dalam kawasan D menyebabkan pasukan India mendapat PC mereka. Bagaikan mereka menghantar kad undangan kepada pemain India untuk terus melakukan asakan. Ya, daripada kuarter yang kedua, ketiga, banyak kali pemain India dapat melakukan larian ke dalam kawasan di pasukan Malaysia. Jadi ini adalah pukulan sudut penalti yang ke-7 untuk India. Dan yang ke-7, mereka berjaya menghasilkan jaringan pendahuluan. Satu drive yang cukup bertenaga. Di sini kita lihat ada sedikit sentuhan yang dilakukan tadi oleh first runner. Ini yang kita tidak mahukan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Malaysia, memberikan ruang kepada pemain pasukan India melakukan larian-larian ke dalam kawasan D. Dan ini sama ada mereka dapat peluang untuk melakukan pukulan dan juga mereka dapat peluang untuk mendapat PC. Dan ini kita tidak mahu, mereka perlu kurangkan memberikan ruang-ruang kepada pemain-pemain pasukan India. Dari India sudah pun mula belajar dari kesilapan mereka dalam melaksanakan PC. Dan kini mereka kelihatan begitu berbisa dari situasi set piece itu. Dan peluang untuk pasukan Malaysia masuk dalam kawasan dia agak lewat untuk melakukan pukulan. Jadi kesilapan utama tadi adalah tidak menyedari akan kehadiran pemain lawan berhampirannya. Terlalu tinggi kayu diangkat sebelum sampai ke dalam kawasan D. Ini kesilapan oleh pemain sebelum mereka memasuki kawasan D. Mereka mungkin sudah dapat tahu ada pemain yang berada di belakang. Sepatutnya dia perlu membawa bola masuk ke dalam kawasan D dahulu dan membiarkan pemain pasukan India melakukan tackling daripada belakang. Mungkin kita boleh dapat PC. Dapat PC, ya. Seorang pemain yang bijak mungkin akan berhadapan dengan beberapa option untuk melakukan percubaan ataupun cuba untuk memaksa lawan melakukan kekasaran. Betul. Jangan angkat kayu terlalu tinggi macam nak sabit rumput. Itu yang dilihat oleh pemain lawan dan mereka bertindak untuk mencuri bola. Dan peluang yang dimiliki oleh Malaysia dilepaskan begitu saja. Dan India melakukan satu lagi gerakan untuk terus mengasak. Tolakan terus terkena ke arah tubuh jaringan yang disempurnakan tadi oleh Lakra Amandip. Ini dia penjaring gol kedua untuk India. Bagi mereka mendahului pula setelah ketinggalan di suku yang pertama. Bangkit di suku yang kedua untuk menyamakan kedudukan. Dan di suku yang ketiga ini mereka berjaya mendapatkan jaringan pendahuluan yang dicari-cari. Dapat dalam kawalan Suhaimi Kamarudin. Masih lagi Suhaimi menghampiri kawasan D. Terlalu lewat untuk melepaskan hantaran. Sedangkan ada 3 pemain yang menanti. Tolakan main India dikatakan oleh umpire terkena kaki Ahmad Suhaimi Kamarudin. Atau Mukni yang berada di situ. Kalau kita lihat kejadian sebelum itu, pemain pasukan Malaysia mendapat bola untuk melakukan larian ke dalam kawasan 23. Tetapi beliau lambat mengambil keputusan untuk melakukan larian kerana tidak ada pemain-pemain pasukan India di dalam kawasan 23 berhampiran dengan beliau. Jadi India semakin hampir untuk melakukan penetration yang seterusnya. 7 pukulan sudut penalti yang dimiliki. 1 jaringan dihasilkan. Jaringan pertama menuju gol padang. Rohit. Hantaran untuk Anggat Singh. Turning yang ingin dilakukan oleh Anggat. Bola terus terkena ke arah pemain Malaysia untuk mendapatkan free hit.
Masih lagi kawalan dari Vishnukan. Dan satu lagi free hit. Jadi teguran diberikan kepada Vishnukan. Balik ke belakang untuk Rohit. Jauh bagi merencanakan kembali pergerakan untuk menembusi pertahanan. Mereka memilih kawasan di sebelah kanan pasukan Malaysia pula. Dapat dia kawal oleh Gurjot. Masih lagi India. Ini dia Gurjot Singh. Jadi semakin banyak free hit diberikan dalam kawasan 25. Jika barisan pemain negara membiarkan situasi seperti ini berterusan, ini akan memberikan keyakinan kepada pemain India untuk mengasak dan untuk menghasilkan sesuatu. Dan lihat Rod, pemain India juga begitu sabar sekali. Mereka melakukan hantaran kiri, kanan dan ke tengah dalam usaha untuk mencari ruang yang boleh ditembusi. Betul. Dikawal by Amir Ali dan juga Sahini Arun. Dia dipersalahkan pemain India. Pukulan bebas. Ke sebelah kiri Andy. Hantaran yang dia dari Andy terus saja ke arah Rajinder. Rajinder Singh. Masih lagi bola dalam penguasaan pemain India. Satu scoop jauh terus. Meletakkan bola dalam kawasan D. Tetapi lagi tidak dapat melakukan kawalan yang lebih baik. Jadi ketika mereka berehat di separuh masa, ball possession adalah sama rata 50% untuk kedua-duanya. Saya rasa ketika ini ball possession sudah pun meningkat untuk dimiliki oleh pasukan India. Satu larian baik dilakukan oleh Suhaimi Kamarudin. Tetapi halangan dilakukan oleh pemain India dipersalahkan oleh umpire. Di sini dua pemain yang datang, ada sentuhan kayu dilakukan. Tetapi advantage pula untuk India. Mereka berjaya meredakan tekanan yang ingin diberikan oleh pemain Malaysia. Dan terus membawa bola kembali dalam kawasan pasukan Malaysia. Masih lagi dalam permainan, dimenangi oleh India. Tolakan lakukan angkat. Terus saja untuk Uttam Singh. Masuk dalam kawasan D. Mudah buat Uttam. Diselamatkan oleh Rafaizul. Dan whistle dibunyikan oleh umpire. Kesalahan ke atas Faris Harizan. Ya, satu pertahanan yang cukup baik ditunjukkan oleh penjaga gol pasukan Malaysia. Tetapi kita lihat sekali lagi memberi ruang kepada pemain-pemain pasukan India melakukan larian di kiri kanan memasuki kawasan D pasukan Malaysia. Sekali lagi kita membenarkan pemain-pemain pasukan India melakukan larian ke dalam kawasan D. Ini yang perlu kita kurangkan kalau kita tidak mahu India mencari gol ataupun mendapat PC. Situasi tadi mujur juga percubaan tepat ke arah Rafaizul. Jika pemain India tadi memilih sudut di sebelah kanan, saya rasa bola itu akan menggegarkan bot di dalam gawang. Betul. Jadi satu lagi kad kuning kelihatan dilayangkan oleh umpire tadi. Pastinya untuk pemain India. Namun kita nantikan pengesahan kepada siapakah kad kuning itu dilayangkan. Namun segala-gala masih lagi berkisar tentang India. Penguasaan bola dimiliki oleh mereka. Kekerapan ancaman yang mereka lakukan juga boleh mendatangkan bahaya untuk skuad Malaysia. Ini dia kad kuning untuk Puvana Chandura. Jadi 3 kad hijau untuk Malaysia, 1 kad hijau dan 1 kad kuning untuk India. ...60 saat
untuk ditamatkan suku yang ketiga. 60 saat bagi pasukan negara mendapatkan jaringan penyamaan sebelum mereka masuk ke suku yang keempat. Alfarico. Ahmad Suhaimi balik untuk Alfarico. Antaran terus bola sekarang ini masuk dalam kawasan D. Ada tadi ruang lambat juga dari Syamir Rizmi. Satu hantaran yang baik, deflection ke dalam yang baik, mencari rakan yang berada di dalam kawasan D, tetapi keputusan yang tidak baik, tidak membuat keputusan yang betul di dalam kawasan D. Peluang ada. Ini yang kita perlu fikir. Pemain-pemain perlu fikir, perlu lebih kreatif. Apabila mereka berada di dalam kawasan D, apa yang mereka perlu buat. Jadi Rod rasa tadi Syamil sudah boleh melepaskan pukulan ataupun tidak ada ruang buatnya tadi. Kalau kita lihat ada seorang lagi rakan sepasukan yang berada di tepi beliau, tetapi kita tidak nampak dalam kamera sebentar tadi. Ada seorang rakan yang berada di sebelah beliau. Mungkin beliau dapat melakukan hantaran kepada rakan yang masih lagi berada di dalam kawasan D. Kerana di surrounding beliau sudah ada pemain-pemain India yang berada berdekatan. Jadi itulah kemampuan untuk mengambil keputusan dalam sekelip mata. Itu yang perlu ada pada pemain-pemain Malaysia yang mereka bermain pada malam ini. Ya, tiupan whistle untuk menyambung kembali permainan di suku keempat, suku terakhir, suku yang paling kritikal untuk pasukan Malaysia. Tolakan terus ke sebelah kiri, dikawal oleh Andy. Berada dalam kawalan Khairul Norizam. Masa menolak ke belakang kembali untuk Malaysia bagi merencanakan pergerakan agar dapat menghampiri ke dalam kawasan D ataupun melakukan penetration. Di situ kesilapan yang tidak ingin kita lihat dilakukan oleh pemain negara. Ini adalah kuarter yang terakhir dalam perlawanan ini, dan kita mahu melihat pemain-pemain pasukan Malaysia dapat melakukan sedikit ataupun beberapa lagi serangan-serangan ke atas pasukan India. Tolakan dari Eswaran George yang jelas sekali begitu liar. Jika kita lihat sekali imbas, kita tidak dapat memahami kepada siapakah yang beliau ingin lakukan hantaran itu. Ya, kalau kita lihat sebentar tadi, pemain Malaysia sudah berada di dalam kawasan D, kerana saya pun tak faham kenapa beliau ingin melakukan hantaran kepada rakan. Beliau mempunyai peluang untuk melakukan pukulan. Jika beliau sedikit bergerak, satu reverse hit dapat dilepaskan. Betul. Kadang-kadang kita kena tamak. Memangnya ada peribahasa mengatakan orang tamak selalu rugi, tapi kadang-kadang untung. Betul. Azmel. Wan Najmi. Balik ke sebelah kanan untuk dikawal oleh Azmel. Baik dari Alfarico. Tolakan untuk Azmel sekali lagi. Agak sukar bagi mereka untuk mencari ruang meneruskan kemarahan. Kesilapan dilakukan oleh Andy. Kawalan kurang kemas. Memberikan ruang untuk India pula lakukan asakan, tetapi kini bola kembali untuk Malaysia. Baik tindakan lakukan oleh Sukhvinder dengan sedikit bersahaja. Beliau sudah dapat membaca pergerakan yang ingin dilakukan tadi oleh Irfan. Kalau kita lihat rambut Andy mungkin sedikit panjang. Mungkin kita lihat mungkin rambutnya panjang. Mungkin apa yang boleh dilakukan oleh pemain yang berambut panjang, ikat rambut pakai bandana ke, ikat rambut supaya rambut itu tidak mengganggu penglihatan kita. Kadang-kadang boleh tertutup mata. Betul. Rambut panjang. Jangan biarkan rambut mengganggu permainan. Terlalu jauh untuk dijangkau oleh pemain India. Walaupun berusaha sedaya upaya, tidak dapat melakukan kawalan. Jadi pukulan ke dalam untuk pasukan Malaysia. Alfarico. Dari satu gol ketinggalan, masih lagi ada masa untuk mereka mencipta jaringan penyamaan.
Namun disiplin, komitmen tinggi perlu dikekalkan. Masuk dalam kawasan D, hantaran ke tengah. Buat kali yang kedua keputusan yang tidak tepat dilakukan oleh pemain negara. Kali ini Danish pula yang memakai lilitan kapten. Eswaran George. Terlalu jauh dan terlalu kuat hantarannya. Sedangkan ketika itu ada kesempatan untuk beliau melakukan sesuatu yang lain. Betul, hantaran perlu dilakukan dengan baik. Beliau sepatutnya telah melihat di mana rakan sepasukan berada. Tolakan perlu dilakukan, melihat dahulu di mana rakan. Jangan melihat di mana rakan yang berada di belakang pemain pasukan lawan. Ini dia hantaran terus dalam kawasan D. Masih lagi milik Eswaran. Tetapi tolakannya pula terlalu kuat. Bola terus menjauhi jangkauan kayunya. Ya, beliau menarik bola terlalu jauh. Kerana kita lihat ada pemain-pemain pasukan India yang berada berdekatan dengan beliau. Deretan error yang dilakukan oleh Eswaran George. Mukni Kamal datang untuk memberikan bantuan. Tetapi pemain India terlebih dahulu dipersalahkan. Tindakan dari Amir Ali dikesan oleh umpire yang terus memberikan free hit untuk Malaysia. Dan mendapatkan satu lagi free hit. Kasaran dilakukan ke atas Alfarico tadi. Kali ini pula dari Ahmad Suhaimi Kamarudin. Dapat dipintas. Namun bola dapat dicuri kembali oleh pemain India. Larian bertenaga terus saja dilakukan. Mereka naik dari Rajinder Singh. Namun hantaran dari Rajinder dapat dipintas oleh Andy. Andy cuba untuk mencari kaki pemain lawan tadi. Okey, Rafaizul sudah pun menyedari bola itu agak jauh. Tetapi beliau tidak ingin mengambil sebarang risiko. Terus melayangkan badannya. Satu reverse. Inilah dia naluri penyerang dimiliki oleh pemain India. Masuk dalam kawasan D, turning, dan mereka sudah tahu apa yang ingin dilakukan. Tidak membuang masa. Betul. Muhammad Rafaizul. Beliau beberapa kali menyelamatkan dan membuatkan kedudukan masih lagi kekal 1-2 untuk kelebihan bagi India. Jika tidak, India pasti akan berada lebih jauh di hadapan. Dan kini mereka meneruskan kemarahan untuk satu lagi asakan. Tetapi tindakan baik dari Alfarico. Autoplay dilakukan. India mempunyai peluang, percubaan terus. Kaki kanan dari Rafaizul menyelamatkan pintu gol Malaysia. Buat acap kalinya. Di sini. Dari gerak pelan nampak lebih penting usaha menyelamat tadi di Rafaizul kerana di belakangnya sudah ada pemain India yang menanti. Betul, ada dua orang pemain India yang berada berdekatan di hotspot untuk menerima hantaran. Tiupan whistle agak panjang tadi dari umpire. Free hit untuk Malaysia. Circle penetration kini 13 kali dimiliki oleh Malaysia berbanding 19 circle penetration yang dilakukan oleh para pemain India sepanjang perlawanan ini. Dengan permainan berbaki 7 minit, mereka sudah pun bermain selama 7 ataupun 62 minit. Hantaran terus saja ke arah pemain Malaysia. Dapat dicuri oleh pemain India. Gara-gara kelewatan untuk melepaskan hantaran. Mereka masuk dalam kawasan D. Satu lagi PC. Namun reaksi selepas itu mungkin tidak dikesan oleh umpire. Reaksi dari pemain India ke atas Andy. Di sini ya kita boleh melihatnya. Gurjot, ya, nampak Kayu. Ya. Ya, dengan sengaja ditarik ke atas. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia, beliau tidak perlu membuang badan untuk melakukan tackling ke atas pemain pasukan India sebentar tadi. Ini yang
Dalam D pula tu lagi ya. Betul, ini yang tidak perlu dilakukan rushing untuk melakukan tackling, membuang badan. Dengan mudah pemain pasukan India melakukan tarikan kepada badan pemain pasukan Malaysia. Pukulan sudah penalti yang ke-8 untuk pasukan India. Dapatkah mereka melakukan sesuatu dari situasi ini? Tidak. Namun mereka diberikan satu lagi PC. Jadi 2 berturut-turut. PC dianugerahkan oleh Bevan Nicol, umpire dari New Zealand. Larian yang baik, tapi bola terkena kaki pemain pertahanan pasukan Malaysia. Buat kali yang ke-9 dari situasi pukulan sudut penalti. Satu lagi kesilapan. Oh, walaupun Trapper melakukan kesilapan, tetapi kemudiannya flicker berjaya menewaskan Rafaizul buat kali yang ketiga. Oh, sememangnya bertenaga. Ya, kalau kita lihat daripada larian pelari pertama pasukan Malaysia, walaupun tolakan sedikit keluar yang dilakukan oleh pemain pasukan India, tetapi pelari pertama perlu berada di hadapan flicker pasukan India untuk menutup line ke arah pintu gol pasukan Malaysia. Dan kita dapat lihat pemain ataupun pelari Malaysia melakukan sedikit lecongan sedikit keluar, dan ini memberikan ruang kepada flicker pasukan India. Walaupun pada mulanya larian dari first runner tadi nampak seperti sudah dapat menutup sudut, tetapi apabila menghampiri ke arah flicker, beliau mengubah sedikit haluannya dan membuka ruang. Jadi kedudukan 3-1 untuk India. Jaringan yang diledakkan tadi oleh Rohit. Jaringan hadir pada minit ke-53 untuk pasukan India. Dan Malaysia berpeluang untuk merapatkan kedudukan. Ya, PC untuk pasukan Malaysia. Dan kita harap pasukan Malaysia menggunakan flicker yang lain. Kalau kita menggunakan flicker yang sama, mungkin pasukan lain pun sudah tahu di mana Irfan ada, di situ flicker, di situ flick akan diambil. Dan Irfan juga tidak menunjukkan kepelbagaian dalam melaksanakan PC yang beliau lakukan. Ya, kita belum melihat beberapa variasi set piece yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Kita harap kali ini akan ada perbezaan dan akan ada jaringan dapat dilakukan bagi merapatkan kedudukan. Wan Muhammad Najmi menantikan bola untuk beliau melakukan tolakan. Tolakan yang tepat perlu dilakukan ke arah penahan, dan mereka yang menahan itu perlulah melakukan tampanan yang cukup berkesan. Masih lagi kelihatan di situ adalah Irfan. Satu lagi PC. Pertukaran flicker dilakukan oleh pasukan Malaysia. Namun first runner bagi India memainkan peranannya dengan begitu berkesan. Jadi kali ini siapakah yang akan bertindak selaku pemukul? 5-1. 5 PC 1 jaringan, 6 PC 2 jaringan untuk pasukan India. Oh, wah, itu dia kesilapan. Kemudiannya disusuli dengan satu lagi kesilapan. Pening Amin Rahim melihatkan situasi ini. Oh, jadi hanya free hit ataupun corner dimiliki. Di sini ya ada lantunan dari kayu pemain India. Long corner. Adam balik ke belakang, di tengah tidak dikawal langsung oleh Azmel. Andy. Hantaran Andy mudah dibaca dan terus saja dipotong oleh pemain India, namun tolakan yang terlalu kuat. Kecewa sungguh Amin. Marah abang kat tepi tu. Satu lagi hantaran liar yang dapat dipintas oleh pemain India. Kali ini Adam. Hantaran pendek lakukan, larian di belah hadapan sudah pun dilakukan oleh pemain negara. Menerima hantaran.
Tolakan yang terkena kaki pemain India, terkena kepada kaki Lakra Amandip, salah seorang dari penjaring untuk India dalam perlawanan ini. Bagi pasukan negara hanya ada satu lagi perlawanan untuk menamatkan pusingan kelayakan di kumpulan ini. Mereka bakal bertemu dengan Pakistan. Tewas perlawanan pertama. Dalam perlawanan ketiga semalam ditundukkan oleh New Zealand dengan 3-2. Malam ini ketinggalan 1-3 kepada India dengan waktu permainan hanya tinggal lebih kurang 3 minit 50 saat. Dan kalau kita lihat apa yang dimainkan oleh pasukan Malaysia pada malam ini, pada kuarter yang pertama kita dapat lihat mereka bermain dengan baik, pertahanan dengan baik, serangan dengan baik dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Malaysia. Tetapi pada kuarter yang kedua sehinggalah pada kuarter yang ketiga dan keempat, mereka memberi ruang kesilapan-kesilapan yang dilakukan dengan mudah oleh pemain-pemain pasukan Malaysia. Konsistensi itu masih lagi kita tidak dapat lihat dengan baik. Itu sesuatu yang perlu dititik beratkan oleh barisan kejurulatihan. Konsistensi para pemain ketika mengharungi sepanjang tempoh perlawanan. Andy ketika ingin menewaskan lawan, bola kena kaki pemain India. Namun masa masih lagi dihentikan. Jadi Devon Nicol masih lagi belum bersedia untuk membenarkan Andy bagi meneruskan kembali permainan dia. Kekejangan ini yang menghantui pemain negara ketika tewas kepada New Zealand semalam. Sekali lagi nampak berulang lagi. Kali untuk Najmi, Wan Muhammad Najmi. Jadi fisio bagi pasukan negara terpaksa membawa beliau keluar untuk menerima rawatan di luar kawasan permainan agar perlawanan dapat bersambung kembali. Rafaizul walaupun bertindak cemerlang, namun 3 kali terpaksa mengutip bola dalam gawang sendiri. Suhaimi. Hantaran terus ke hadapan mencari Danish. Terlalu tinggi pula tolakan yang dilakukan oleh Danish. Muhammad Danish Aiman Hairil. 15 minit pertama, Amin Rahim begitu tenang saja di garisan tepi. 15 minit yang kedua, sedikit kegusaran terpancar di wajahnya. 15 minit yang ketiga, beliau terus tidak dapat menahan amarahnya lagi. 15 minit yang terakhir, kita belum nampak apa yang ingin dilakukan. Tolakan terus Muhammad Danish Aman ke dalam kawasan penalti, dalam D dapat PC. Tolakan dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan India ke atas pemain pasukan Malaysia di dalam kawasan D. Dan di sini kita dapat lihat tolakan dilakukan, PC diberikan kepada pasukan Malaysia. Peluang untuk pasukan Malaysia untuk menjadikan gol. Ada satu jaringan dari pukulan sudah penalti bagi jaringan yang pertama. Namun selepas itu beberapa PC dibiarkan berlalu begitu saja. Apakah kali ini mereka akan dapat merapatkan kedudukan? Nampak sudah berada di situ adalah Danish Aiman. Manakala kita dapat lihat pertukaran injektor untuk pasukan negara. Mungkin juga Danish akan melakukan percubaan ini. Jadi masalah komunikasi di antara trapper dan juga flicker masih lagi menghantui barisan pemain negara dalam perlawanan ini. Pada mulanya kesilapan sebegitu dilakukan oleh India, tetapi virus itu sudah menular ke arah pemain negara. Betul. Walaupun kita dapat lihat trapping yang pertama tidak menjadi, tetapi tolakan dapat dilakukan kepada flicker pasukan Malaysia. Bola masih lagi melepasi pemain pertahanan pasukan India dan kita dapat lihat kontak tidak dapat dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia di dalam kawasan D.
Masa semakin singkat. Jadi pemain India dipersalahkan. Nickel mengarahkan free hit dilakukan sekali. Nampak seperti dua pemain yang dilayangkan kad. Kerana beliau mengangkat kad ke kanan dan kemudian ke kiri. Dan ini kita ada peluang untuk mencarikan gol yang kedua. Peluang untuk kita, kelebihan pemain untuk pasukan Malaysia. Jika tewas sekalipun, Malaysia masih lagi ada peluang untuk menamatkan saingan peringkat kumpulan di kedudukan yang ketiga. Mereka perlu menewaskan Pakistan dan mengharapkan India akan meledakkan seberapa banyak gol yang boleh ketika bertemu dengan New Zealand nanti dalam perlawanan terakhir. Satu lagi tolakan lemah dilakukan oleh Suhaimi. Free hit di belakangnya. Mughni sudah pun meminta bola. Kini menerima hantaran. Mughni ke tengah. Bola naik terlalu tinggi. Azmel masuk dalam di drive yang dilakukan. Tampanan pula yang tidak menjadi, disusuli dengan horn yang dibunyikan oleh Martin Courtney. Kemenangan untuk India. Jadi India mengumpul 4 mata, 6 jaringan dibolosi 4. Jadi India akan mengambil alih selaku peneraju kumpulan B. Kedudukan muktamad Malaysia 1-3 India. Ya Habibi ya Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala